Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adam Malik, pegawai penyelidik Marin daripada Taman-Taman Sabah. Dan hari ini saya akan membentangkan modul 6 yang bertajuk Lautan dan Manusia. Tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik yang saya hormati, pada modul yang lepas kita sudah pun mempelajari dua jenis haiwan yang tinggal di dalam lautan. Pada hari ini, saya akan berkongsi sedikit mengenai habitat lautan dan kepentingannya kepada manusia. Saya berharap pada penghujung modul ini, anda semua akan lebih menghargai khazanah alam yang bagi saya tiada bandingannya di dunia. Sebelum kita berbincang mengenai kepentingan lautan, mari kita kenali dahulu apa itu yang dimaksudkan dengan lautan. Lautan ataupun ocean dalam bahasa Inggeris datang daripada nama dewa tamadun Yunani purba yang dipanggil Okeanus ataupun Oceanus. Mengikut kepercayaan tamadun ini, dewa ini menjaga sungai yang amat besar yang mengelilingi dunia. Sekarang ini, lautan merujuk kepada satu badan air masin yang berkait di antara satu sama lain. Lautan meliputi 71% bumi dan terdapat 5 lautan, iaitu lautan Arctic Ocean, Southern Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean dan Atlantic Ocean. Terdapat dua nama bagi lautan dalam bahasa Inggeris, iaitu ocean dan sea, walaupun keduanya boleh digunakan dalam perbualan. Tetapi dalam istilah kajian lautan atau oceanography, sea merujuk kepada lautan tertutup dikelilingi daratan ataupun pecahan kecil lautan yang lebih besar. Satu contoh ini ialah Mediterranean Sea. Dalam bidang kajian lautan terdapat dua tokoh yang telah memberi sumbangan besar. Salah satunya ialah Edwin Halley dan kedua ialah James Cook. Ketika beliau lahir, tamadun Eropah telah pun berlayar beratus tahun. Tetapi beliau ialah orang yang pertama yang menggunakan kaedah saintifik untuk mengkaji lautan. Beliau juga merupakan ahli astronomi dan komet Halley dinamakan sempena beliau. Tokoh yang kedua ialah Captain James Cook. Sumbangan beliau ialah memetakan pulau Newfoundland dan merupakan orang kulit putih yang pertama menjumpai pantai timur Australia, Hawaii dan mengelilingi New Zealand. Beliau telah berlayar 3 kali hampir ke seluruh dunia di kawasan yang pada ketika itu masih lagi tidak diketahui orang Eropah. Baiklah, kita sudah pun mengetahui dari mana asalnya perkataan ocean, 5 lautan dan tokoh penting dalam kajian lautan. Oleh itu, kita terus kepada kepentingan lautan kepada manusia. Ada 5 kepentingan yang kita akan bincangkan di sini, iaitu kitaran udara, peraturan iklim, ekonomi, sumber makanan dan biodiversity. Bila kita berfikir tentang kitaran udara, tentulah terlintas fikiran dalam minda kita yang kebanyakan oksigen ini datang daripada pohon-pohon di hutan, kan? Sebenarnya tidak. 70 sehingga 80% oksigen datang daripada lautan. Dan oksigen ini hasil daripada fotosintesis plankton, iaitu kumpulan hidupan mikroskopik yang terapung di lautan. Bukan saja itu, plankton ini penting dalam rantai makanan kerana ia dimakan oleh pelbagai hidupan laut. Kedua ialah peraturan iklim. Lautan menyerap haba daripada matahari di kawasan khatulistiwa dan air panas ini dibawa ke kutub utara ataupun kutub selatan. Air sejuk daripada kutub-kutub ini pula dibawa semula ke kawasan khatulistiwa. Fenomena ini dinamakan Ocean Conveyor Belt dan aktiviti ini akan mengakibatkan kitaran air dan juga iklim di negara-negara. Dari segi ekonomi, lautan ini penting untuk perkapalan, cari gali minyak, pelancongan dan perikanan. Kapal masih lagi kaedah ekspor dan import barangan utama. Sama seperti ratusan tahun dahulu. Ini kerana kapal kargo membawa barangan yang lebih berat dan mampu membawanya dengan kos yang lebih murah. Ini memberikan keuntungan yang lebih kepada negara, iaitu sebanyak 31.7 GDP kepada Malaysia.
Malaysia menerima 25.9 juta pelancong pada tahun 2017 dan sektor ini menjana 74.8 bilion ringgit pendapatan kepada negara. Salah satu sebab kenapa negara kita diminati pelancong ialah kerana pulau-pulau dan pantai kita. 1/3 daripada sumber petroleum dunia adalah daripada pelantar minyak luar pesisir. Dan Petronas menyumbangkan 250,000 bilion ringgit kepada ekonomi Malaysia pada 2018. Bagi perikanan pula, kita telah mengeksport sebanyak 1.7 juta tan hasil lautan kepada luar negara dengan nilai ekspor 714.1 juta dolar. Dan berkaitan dengan perikanan ialah lautan sebagai sumber makanan. Adik-adik pasti meminati makanan laut, kan? Mengikut WWF, 3.2 bilion manusia bergantung dengan hasil laut sebagai sumber utama protein harian mereka. Masyarakat kita sendiri adalah pemakan makanan laut yang terbesar di dunia dengan 56 kg per kapita. Bukan saja itu, malahan sebilangan penduduk yang miskin dunia mendapat faedah daripada makanan laut, sama ada sebagai pengusaha makanan laut ataupun tangkapan sara diri. Kepentingan terakhir dan bagi saya yang paling penting ialah biodiversity. Biodiversity bermaksud kepelbagaian spesies di bumi ataupun di satu kawasan. Jika suatu kawasan itu mempunyai kepelbagaian spesies yang tinggi, ia menunjukkan ataupun dipanggil dalam istilah sains sebagai indikator ekosistem yang sihat. Dan ekosistem yang sihat dapat menampung rantaian makanan serta proses-proses penting di alam sekitar seperti fotosintesis, pembiakan dan kitaran air. Sedar atau tidak, yang Malaysia ini terletak di satu kawasan yang mempunyai nilai biodiversiti yang tinggi yang dinamakan segitiga terumbu karang. Kawasan yang berbentuk seperti segitiga ini merangkumi 6 negara: Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua New Guinea, Timor Leste dan Kepulauan Solomon. Di kawasan yang kecil ini, yang cuma 1.6% daripada kawasan lautan dunia, menjadi habitat kepada 52 spesies ikan Indo-Pasifik dan juga 76 spesies terumbu karang. Malangnya lautan kita menghadapi pelbagai ancaman dan ini disebabkan oleh aktiviti manusia sendiri, iaitu pemanasan global, pencemaran sampah, tumpahan minyak dan pengambilan hasil lautan yang tidak terkawal. Pemanasan global ialah punca utama masalah lautan ketika ini. Fenomena ini berlaku akibat kesan rumah hijau di mana karbon dioksida yang berlebihan di atmosfera memerangkap haba di bumi. Ini mengakibatkan pencairan ais di kawasan kutub dan menyebabkan peningkatan paras air laut. Bukan sahaja itu, pemanasan ini boleh mengolah kitaran air dan iklim. Air laut yang lebih panas juga membunuh hidupan liar seperti terumbu karang. Pencemaran, terutamanya plastik, membunuh hidupan laut sama ada dengan menyekat sistem pencernaan ataupun melemaskan binatang-binatang ini. Ketiga ialah tumpahan minyak, sama ada melalui aktiviti cari gali minyak ataupun tumpahan bahan api daripada kapal. Tumpahan minyak ini meracun dan melemaskan hidupan liar. Dan akhir sekali adalah pengambilan hasil laut yang tidak terkawal. Ini mengakibatkan kepupusan spesies kerana terlalu banyak populasi dewasa ditangkap sebelum ianya boleh membiak. Kaedah penangkapan yang tidak lestari juga boleh menyebabkan kerosakan alam sekitar seperti penggunaan racun dan bom ikan. Dengan itu, kita sudah pun sampai ke penghujung modul ini. Sekali lagi, lautan amat penting kepada manusia. Ianya memberikan kita kitaran udara, mengatur iklim, menjana ekonomi sebagai sumber makanan dan biodiversiti. Tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik sekalian, saya berharap perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat serta meningkatkan apresiasi anda terhadap lautan. Sempena sambutan Hari
Lautan Sedunia 2020. Saya berharap kita semua dapat menjaga kelestarian dan kesihatan lautan. Sekian, Assalamualaikum, dan semoga kita berjumpa lagi di modul yang akan datang.